Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Abdul Hamid. Hari ini saya akan bentangkan kertas kerja yang bertajuk Realiti dan Cabaran Menangani Penyelewengan dalam Bidang Amalan Pengubatan Islam di Malaysia. Sebagai pengenalan, saya akan bacakan sepotong ayat dari surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Maksudnya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Seterusnya, saya akan menjelaskan istilah antara pengubatan Islam dan perubatan Islam. Yang mana istilah pengubatan Islam yang saya gunakan dalam kajian ini adalah merujuk kepada sesuatu ikhtiar penyembuhan penyakit jasmani ataupun rohani oleh seseorang pengamal pengubatan yang mahir dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, amalan salafus salih, ulama mutabar atau kesemuanya sekali dengan mengikuti syarak. Manakala istilah perubatan Islam pula adalah lebih luas dan menyeluruh terhadap kesemua bidang perubatan, sama ada perubatan konvensional, perubatan tradisional, perubatan alopati dan homeopati, selagi mana perubatan tersebut tidak bercanggah dengan syariat Islam. Seterusnya, tinjauan literatur menunjukkan bahawa penyelidikan dalam bidang pengubatan Islam ini tidak asing lagi di Malaysia. Sebagaimana kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini. Sebagai contoh, kajian berkaitan hadis-hadis tentang pendekatan dan kaedah rawatan Nabi SAW. Seterusnya, kajian perkembangan dan ahli tuju pengubatan Islam, kajian peranan perubatan Islam, kajian latar belakang pengasas pengubatan Islam, kajian tentang persepsi masyarakat, kajian berkaitan dengan peranan dan paradigma pengubatan Islam, kajian kaedah rawatan ruqyah, kajian perbahasan hukum dan isu-isu dalam amalan pengubatan Islam, kajian penyalahgunaan ayat Al-Quran dan kajian berkaitan kesedaran dan kefahaman masyarakat dan pelajar berkaitan pengubatan Islam. Manakala kajian ini pula adalah kajian berkaitan dengan realiti dan cabaran menangani penyelewengan dalam bidang amalan pengubatan Islam di Malaysia. Seterusnya, kajian oleh Muhammad Afifuddin dan Khadir Ahmad 2013 yang menyatakan bahawa pengubatan Islam ini sering bercampur aduk dengan kaedah perubatan persilatan dan perbumuhan. Kaedah rawatan pawang dan bumuh ini tanpa disedari telah meresap ke dalam bidang pengubatan Islam. Selain itu, beberapa pusat pengubatan Islam telah mengamalkan amalan khurafat dan tahyul. Bahkan terdapat juga pengamal yang telah terkait dengan permasalahan dari segi akhlak dan moral, iaitu kes-kes jenayah seperti jenayah rogol dan cabul. Seterusnya, menurut kajian Ahmad Najak dan lain-lain pada 2018, menunjukkan bahawa fenomena pusat rawatan Islam yang menggunakan nama Islam ini mudah untuk mendapat kepercayaan oleh masyarakat. Oleh yang demikian, berlaku manipulasi oleh sebahagian pengamal pengubatan Islam yang tidak bertanggungjawab. Mereka ini sengaja melakukan perkara yang mereka sebutkan sebagai mengislamkan kaedah rawatan pawang dan bomoh dengan cara yang mudah, yang mana mereka belajar kaedah tersebut dan menukarkan jampi serapah dalam bahasa Jawa atau Melayu ditukarkan kepada bahasa Arab. Seterusnya, pengamal pengubatan Islam tidak mendalami ilmu pengubatan Islam yang sebenar, lalu terjerumus dalam perkara-perkara syirik, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Jadi, hal ini memberi implikasi yang besar terhadap pegangan akidah seseorang. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 48 yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Oleh itu, persoalannya adalah bagaimanakah isu penyelewengan dalam bidang pengubatan Islam ini dapat ditangani? Apakah cabaran-cabaran yang harus dilewati dalam menangani isu ini? Oleh yang demikian, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti realiti dan cabaran dalam menangani isu penyelewengan amalan pengubatan Islam berdasarkan perkembangan amalan pengubatan Islam pada masa kini. Oleh yang demikian, kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif melalui kaedah pengumpulan data temu bual dan kajian kepustakaan. Antara informan kajian ini adalah terdiri daripada pakar perunding amalan pengubatan Islam, yang kedua, pegawai Lajnah Pengawal Seliaan Pengamal Pengubatan Islam LAJP di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, yang ketiga, pegawai bahagian penguatkuasa Jabatan Agama Islam Melaka, dan yang terakhir, ahli jawatan kuasa Persatuan Perubatan Pengubatan dan Kebajikan Islam Malaysia, iaitu Darusshifa. Seterusnya, semua data ini akan dianalisis menerusi analisis kandungan dan analisis tematik. Hasil dan perbincangan menunjukkan bahawa terdapat 4 kategori cabaran dalam menangani penyelewengan dalam bidang pengubatan Islam. Antaranya ialah yang pertama, penguatkuasaan undang-undang, yang kedua, masyarakat, yang ketiga, pengamal pengubatan Islam, dan yang keempat, cabaran dari sudut pendakwah. Kajian ini menunjukkan bahawa terdapat kelemahan dari segi penguatkuasaan undang-undang sama ada di peringkat federal maupun di peringkat negeri berkaitan dengan kesalahan pengamal pengubatan dari sudut akidah dan syariah. Seterusnya, dalam kategori masyarakat pula menunjukkan bahawa terdapat kelemahan dalam memberi pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan kaedah pengubatan Islam yang sebenar. Seterusnya, kelemahan pengamal pengubatan Islam dalam mendalami ilmu pengubatan Islam sebenar dari sudut akidah, syariah dan akhlak. Yang terakhir, kajian ini menunjukkan bahawa terdapat kelemahan dari sudut kelumpungan bidang dakwah terhadap fokus dalam bidang amalan pengubatan Islam. Kesimpulannya adalah bidang amalan pengubatan Islam ini tak lari daripada isu penyelewengan dan jenayah yang semakin lama semakin sebati dalam bidang ini. Namun, kerjasama daripada pihak berautoriti dan para pendakwah dalam meneliti dan menelusuri setiap cabaran ini, tidak mustahil Malaysia dapat mewujudkan bidang amalan pengubatan Islam yang selamat. Sekian sahaja perbincangan saya pada hari ini. Segala pertanyaan ataupun maklumat yang lebih lanjut boleh menghubungi saya melalui email yang tertera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.